Assalamualaikum, kami daripada kumpulan B, iaitu hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan berkumpulan bagi subjek bola jaring, iaitu tugasan rancangan pengajaran harian ataupun micro teaching. Baiklah, tajuk kami yang kami telah pilih adalah kemahiran asas, iaitu hantaran aras dada dalam permainan bola jaring, dan juga nama pensyarah kami pada subjek ini ialah Dr. Siti Muslihah binti Mat Rashid. Seterusnya, pembentang yang pertama adalah saya sendiri, iaitu Muhammad Hairi bin Muhammad Nazri. Seterusnya bersama dengan saudara Muhammad Aiman bin Nur Razmi, saudara Alif Iskandar bin Daud, dan yang terakhir adalah Muhammad Safwan bin Muhammad Basri. Baiklah, yang pertama sekali adalah mata pelajaran kami ialah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, iaitu bertarikh 12 Oktober 2020. Hari pula adalah hari Rabu dan masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 1 jam, iaitu daripada pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Tingkatan yang kami akan mengajar adalah 1 intelek dan mempunyai bilangan murid seramai 25 orang. Tajuk subjek kami adalah bola jaring dan juga subtajuk adalah kemahiran asas mengenai hantaran aras dada. Standard kandungan yang kami telah dapati adalah kemahiran asas bola jaring iaitu 1.4, melakukan kemahiran asas bola jaring dengan lakuan yang betul, dan juga standard pembelajaran iaitu 1.4.1, melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke pelbagai arah dalam situasi permainan. Seterusnya, 1.4.2 iaitu melakukan kemahiran menghantar dan menerima bola dengan kedua-dua belah tangan dan sebelah tangan dari pelbagai arah dan aras dalam situasi permainan. Seterusnya, objektifnya adalah di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid ini akan dapat yang pertama, iaitu berkaitan dengan konsep psikomotor. Murid-murid akan dapat melakukan hantaran dada dengan menggunakan teknik yang betul pada jarak 2 meter sebanyak 5 kali daripada 8 kali percubaan yang diberikan. Dan seterusnya, daripada aspek kognitif pula, murid akan dapat menyatakan 2 persamaan dan 2 perbezaan antara hantaran aras dada dan juga hantaran aras bahu. Seterusnya, daripada efektif adalah murid-murid akan menunjukkan tanggungjawab terhadap alatan yang telah digunakan dengan menyusun semula di tempat yang betul. Pengetahuan sedia ada adalah murid-murid telah mempelajari tentang hantaran aras bahu dan juga murid mempunyai pendedahan awal semasa zaman prasekolah mereka. Seterusnya, bahan bantu mengajar pada hari ini adalah skitel, gelung, bola, bakul dan juga radio. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang fasa permulaan, iaitu fasa ini mengambil masa selama 10 minit. Seterusnya, aktiviti regangan dan pemanasan badan sebelum memulakan aktiviti permainan. Baiklah, kenapa perlu ada fasa ini? Ialah untuk melakukan regangan untuk mengelakkan sebarang kecederaan pada otot berlaku. Seterusnya, murid-murid juga akan membentuk bulatan secara penuh dan mengambil jarak masing-masing. Seterusnya, murid-murid akan melakukan regangan mengikut irama lagu yang telah dipasang oleh guru. Jadi, murid-murid akan membuat bulatan secara penuh dan juga ada guru di tengah-tengah bulatan tersebut. Seterusnya adalah guru-guru akan melakukan bersama regangan yang telah ditunjukkan kepada murid-murid tersebut. Alatan yang digunakan adalah radio. Seterusnya, nilai yang dapat didapati oleh pada fasa permulaan ini adalah nilai semangat dan juga disiplin. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Iskandar bin Daud. Saya pemegang kad matrik D2020-109-5008. Saya akan teruskan dengan fasa perkembangan. Fasa perkembangan ini mengambil masa dalam 10 minit dan aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti hantaran. Terdapat 3 jenis aktiviti hantaran yang dilakukan dalam fasa perkembangan. Antaranya ialah hantaran dada statik, hantaran dada dengan penghadang aktif dan hantaran dada secara larian. Untuk hantaran dada statik, fokus pembelajaran adalah penghantar perlu berdiri dengan menghadap pasangan masing-masing. Pegang bola dengan kedua-dua belah tangan. Mata pandang ke arah pasangan dan luruskan kedua-dua belah tangan.
Seterusnya ialah penerima perlu berdiri menghadap penghantar dan jangan bergerak sehingga bola sampai. Yang kedua adalah hantaran dada dengan penghadang aktif. Fokus pembelajaran adalah penghadang perlu berdiri di hadapan penerima. Penghadang akan cuba mendapatkan bola yang dihantar. Penghadang tidak boleh menyentuh atau melanggar kawan. Selepas itu bertukar kedudukan dengan penghadang yang akan menjadi penerima. Kemudian adalah hantaran dada secara larian. Fokus pembelajaran adalah mengambil bola dari bakul dan pegang bola dengan kedua-dua belah tangan. Kemudian berlari sambil membuat hantaran dada dengan menolak bola terus kepada penerima. Dalam fasa perkembangan ini, butiran pengajaran ialah murid perlu dibahagikan kepada 2 kumpulan dan gambarannya adalah seperti yang dipaparkan. Alatan yang digunakan adalah bola jaring sebanyak 10 biji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Safwan bin Muhammad Basri. Nombor rangkap matrik D20101955024 akan meneruskan perbincangan RPS kumpulan kami. Masuk kepada fasa kemuncak. Dalam fasa kemuncak ini kami akan mengadakan satu aktiviti iaitu nama hantar dan menang. Dalam aktiviti ini kami akan memberikan pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran hantaran dan aras dada. Seterusnya, pelajar juga akan mengaplikasikan kemahiran dan undang-undang dalam bola jaring seperti pergerakan kaki. Di dalam aktiviti ini, pelajar akan dibahagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan akan dibahagikan kepada 5 orang ahli. Pelajar dibenarkan untuk menggunakan kemahiran hantaran aras dada dan semua pelajar dibenarkan untuk menjaringkan gol. Okey, dalam aktiviti ini kami menggunakan bisil, bola jaring dan 2 bakul untuk dijadikan sebagai gol. Okey, itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, untuk fasa penutup, pelajar akan melakukan regangan badan yang terdiri daripada regangan kepala, regangan bahu dan juga lengan dan regangan kaki. Okey, baiklah, pelajar akan berdiri di hadapan guru mengikut kumpulan dalam 2 barisan memanjang. Seterusnya, pelajar akan membuat regangan dengan memusingkan kepala ke bahagian kiri, seterusnya kanan, ke atas dan juga ke bawah. Baiklah, seterusnya bahu akan dijongkitkan dengan tangan lurus dan badan digerakkan ke kanan dan ke kiri dalam kiraan 8. Tangan diangkat lurus ke atas kepala sambil melangkah 1 langkah ke hadapan dan undur 1 langkah ke belakang kembali ke kedudukan asal. Ulang semula semua gerakan ini dalam 8 pusingan. Seterusnya adalah regangan kaki. Pelajar perlulah berdiri tegak, bengkokkan 1 lutut dan berdiri pada sebelah kaki. Bawa kaki yang dibengkokkan ke belakang sehingga mencecah punggung. Dan seterusnya tukar kaki dan ulang semula langkah tersebut. Baiklah, akhir sekali pelajar perlulah menarik nafas sebanyak 3 kali dan pada kiraan yang ketiga hembuskan nafas dengan kuat. Baiklah, untuk sesi refleksi, guru akan membuat refleksi bersama murid dengan bertanyakan soalan. Terdapat 2 jenis soalan. Yang pertama adalah apakah yang murid pelajari pada hari ini, dan untuk soalan kedua, sukan apakah yang murid main pada hari ini. Sekian, terima kasih.